wadi malandok, landok sama landok, turun ke bantalah dek nandung, membeli berat, kalau ngendak sesama ngendak, wadi mangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan kami dalam siri Sarahan Budaya 2020, dan kali ini kita membawa tajuk untuk kupasan nilai budi bahasa dan masyarakat moden. Baiklah, seperti mana yang kita maklum, sejak dahulu lagi amalan budi bahasa menjadi satu amalan budaya hidup di kalangan masyarakat kita. Sistem kehidupan masyarakat yang mengamalkan budaya hidup berbudi bahasa ini semestinya dapat melahirkan satu bangsa yang budiman. Namun begitu, mutakhir ini masyarakat moden seakan lupa untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Mungkin kesan daripada tempiasnya budaya asing yang semakin hari semakin menular, terutamanya melalui media maya. Amalan berbudi bahasa ini akan mendidik masyarakat yang berlainan bangsa dan agama supaya sentiasa menjaga sensitiviti dan perasaan antara satu sama lain, sama ada melalui tutur bicara ataupun perlakuan. Dalam Sarahan Budaya 2020 kali ini, kita akan membawa tajuk berkaitan budaya dan konteksnya untuk sama-sama kita mengupas bersama dengan jemputan kita pada kali ini. Sarahan budaya adalah bertujuan untuk berkongsi dengan masyarakat apakah tindakan yang perlu dilaksanakan seluruh masyarakat daripada segenap golongan dan peringkat berkaitan kepentingan berbudi bahasa dan menghayati budaya sihat, mengamalkan nilai murni dan etika hidup yang baik, seterusnya mengambil bahagian masing-masing untuk turut serta mengimarahkan kembali amalan murni ini dalam kehidupan seharian. Dalam konteks ini, budaya tidak boleh dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia memerlukan elemen ini dalam memenuhi tuntutan rohaninya. Malah ia dikaitkan dengan masa untuk merehatkan diri dari ketegangan, keletihan dan kekecewaan. Malah ada elemen seni budaya yang dapat memulihkan perasaan sikap negatif kepada lebih kurang. Budaya dan konteksnya. Untuk mengupas dengan lebih lanjut dan terperinci, bersama kita pada kali ini Puan Ismadina Azalin binti Nordin, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Terengganu. Kita mengucapkan selamat datang kepada Puan Ismadina atas kesudian untuk bersama dengan kita dalam program Sarahan Budaya 2020 ini. Assalamualaikum Puan, dan kita ucapkan selamat datang Puan Ismadina Azalin Nordin, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ke program kita pada kali ini. Untuk mengupas seni budaya dan konteksnya, kita minta pandangan daripada Puan, khususnya berkaitan dengan seni budaya dan konteksnya. Apakah itu kebudayaan, khususnya dalam masyarakat moden? Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Budaya adalah berasal daripada dua perkataan, budi dan daya. Huraian secara umumnya, kebudayaan pula adalah mencakupi keseluruhan gaya hidup manusia yang meliputi akal, fikiran, budi serta daya ciptaan yang memenuhi kehendak-kehendak biologi, kemasyarakatan serta alam sekeliling yang sesuai dengan keperluan rohani dan jasmani. Dengan demikian, kebudayaan dapat dilihat dari segala hasil pemikiran atau perkara-perkara yang berbentuk bukan kebendaan, non-material, spiritual dan segala hasil ciptaan manusia atau perkara-perkara yang berbentuk kebendaan, material atau fizikal. Bidang kebudayaan terbahagi kepada 4, iaitu fikiran, idea seperti ilmu pengetahuan, bahasa, falsafah, pesuratan, mitos, legenda, kesastraan, kepercayaan dan cerita-cerita lisan. Manakala kebendaan adalah seperti seni bina, bangunan, alatan, mesin, pakaian, makanan, ubat-ubatan dan perabot.
Bagi kesenian pula dilihat dalam aspek dua bidang utama iaitu seni lakonan, tarian, teater, muzik dan nyanyian, dan seni tampak pula ukiran, lukisan, tenunan, seni pahat, tekad dan anyaman. Dan nilai dan norma pula ialah peraturan dan undang-undang seperti adat resam, gaya dan perilaku pantang larang, upacara, nilai keagamaan dan sopan santun. Pengertian budi bahasa. Secara umumnya, budi bahasa lebih merujuk kepada tutur kata, akal fikiran, tingkah laku serta kebaikan, pemikiran, perbuatan serta percakapan, atau kata lainnya, zahir dan batinnya menunjukkan kebaikan dengan jelas sekali. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi ketiga, cetakan ke-6, budi didefinisikan sebagai akal, kebijaksanaan atau sifat baik, perbuatan dan kebajikan. Masyarakat Melayu amnya berpendapat bahawa budi membawa maksud antaranya ialah jasa dan sumbangan yang diberikan seseorang individu. Mereka ini tidak mengharapkan sesuatu balasan. Budi dan jasa dibuat sama ada dari segi idea, tenaga atau material. Orang yang menerima budi juga tidak diminta dibalas budinya. Ciri-ciri masyarakat berbudi bahasa. Terdapat banyak ciri-ciri masyarakat berbudi bahasa. Bertoleransi iaitu sikap penyabar, sikap yang dapat menerima atau menghormati pandangan atau buah fikiran kepercayaan seseorang. Bertimbang rasa iaitu perasaan bertimbang rasa adalah sebahagian dari sikap terpuji serta mengira tanpa mengira latar belakang sesuatu kaum. Bertindak melakukan sesuatu perkara agar ia tidak menyinggung hati dan perasaan. Berusaha bagi memahami perbezaan pendapat serta belajar untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Manakala bersopan santun, bersikap lembah lembut, tidak angkuh, tidak menunjukkan serta tidak sombong dalam pergaulan seharian. Berperilaku yang sopan. Tidak pentingkan diri sendiri tetapi juga melihat kepentingan orang lain. Sikap suka tolong menolong antara satu sama lain, berusaha memberi bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan. Manakala bertolak ansur iaitu sikap yang tidak hanya mementingkan dan menguntungkan sebelah pihak sahaja, tidak kira untuk berbuat baik kepada orang, sesungguhnya mudah memaafkan kesalahan orang lain, iaitu sikap ramah tamah, iaitu ramah mesra, bersikap mudah dibawa berunding, amat mesra dan mudah memberi senyuman. Seseorang yang penyabar dan tidak emosional dalam melakukan satu tindakan. Perbezaan amalan budi bahasa bagi masyarakat dahulu dan masyarakat moden. Masyarakat dahulu, pertuturan anak-anak amat sopan, seperti sekiranya ingin ke satu tempat memohon kebenaran dengan lembut jika ingin membuat satu tindakan. Anak-anak beradab sopan terhadap orang tua dengan membongkokkan sedikit badan apabila berjalan melintasi orang tua. Anak-anak berbual gembira sambil bermain permainan tradisi seperti congkak, dam, baling selipar, guli dan sebagainya bagi mengeratkan tali silaturahim. Manakala bagi masyarakat moden, tutur kata anak yang tidak sopan, ada kalanya kita boleh melihat tular pelajar menengking dan menghardik guru. Anak-anak berjalan di belakang orang tua yang sedang bercakap tanpa rasa hormat dan ada kala menyampuk orang tua sedang bersembang. Anak-anak masa kini hanya menghadap gadget, WhatsApp, Instagram, Facebook walaupun berada berdekatan dengan syarahan budaya, seni budaya tinggi, perkasa nilai seni, seni budaya kita khazanah Malaysia.
masyarakat moden yang kurang berbudi bahasa. Pertama, ibu bapa tidak mendidik anak dengan berbudi bahasa bermula daripada rumah. Sibuk dengan tugas harian, mengharap guru yang mendidik anak di sekolah semata-mata. Kedua, pembangunan IT melalui penyebaran budaya luar yang mudah dipengaruhi. Banyak dipaparkan melalui media massa pengaruh-pengaruh yang kurang baik, iaitu pengulangan penyebaran budaya luar atau asing yang berleluasa di media massa. Ketiga, individu menganggap dirinya tidak penting, iaitu kurangnya didikan agama, bersikap bahawa budaya sendiri yang kuno amat memalukan dan mengagungkan budaya luar. Pemupukan budi bahasa dalam masyarakat moden. Kita sedia maklum bahawa masyarakat Malaysia berbilang kaum terkenal dengan amalan berbudi bahasa sejak dulu lagi. Namun sikap itu semakin luntur, terutama di kalangan generasi yang telah terhakis oleh arus pemodenan. Dalam hal ini, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah-langkah memulihkan amalan budi bahasa dengan pelbagai kempen secara berterusan. Dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, misalnya, pelbagai kempen dan pematuhan kediri diseru untuk dipertingkatkan oleh pihak kerajaan kepada masyarakat moden. Sebagai contohnya, pematuhan SOP dengan tidak membawa anak-anak mereka keluar ke tempat awam, terdedah kepada sebarang jangkitan, sebagai contohnya jangkitan COVID-19 yang sedang melanda dunia, beratur ketika menaiki kenderaan awam, mengambil makanan atau ketika berurusan di kaunter perkhidmatan awam, di pusat membeli belah dengan memakai pelitup muka sekiranya bergejala di tempat awam, mengamalkan penjarakan sosial ketika berada dalam masyarakat seperti di kedai makan dan berurusan di kaunter, memberi layanan yang baik dalam sektor perkhidmatan awam kepada masyarakat, mendahulukan orang yang kelainan upaya dalam membuat sebarang urusan, menghormati orang yang lebih tua dengan berjalan sambil tunduk hormat. Ya, baiklah, itulah kupasan daripada Puan Ismadina, khususnya berkaitan dengan apa itu kebudayaan dan penerapan budi bahasa dalam masyarakat moden dengan begitu terperinci sekali. Seterusnya kita membawa sekali lagi Puan Ismadina untuk mengupas tentang kesan amalan budi bahasa dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang ada sekarang. Kesan amalan berbudi bahasa kepada masyarakat terbahagi pada tiga, iaitu individu, masyarakat dan negara. Kesan positifnya, bagi individu diberi petunjuk dengan kata-kata yang baik, sikap sopan dan mudah didekati masyarakat, amalan budi bahasa cerminan peribadi diri. Kesan negatifnya, tiada kesedaran sivik terhadap harta benda awam, kurang sopan, dipandang serong dalam masyarakat, tidak dipercayai oleh masyarakat. Manakala bagi masyarakat, kesan positifnya, dapat layanan baik daripada masyarakat, akan lahir masyarakat bertanggungjawab dan rasa hormat di antara satu akan wujud dalam masyarakat. Kesan negatifnya, runtuhnya akhlak dalam masyarakat, jadi jurang antara golongan tua dan muda, akan wujud perbalahan dalam masyarakat. Negara akan, dari segi positifnya, ke khazanah yang boleh diwarisi oleh negara, akan mengeratkan tali silaturahim bangsa yang penyayang akan wujud di negara Malaysia. Kesan negara negatifnya pula ialah kemajuan negara akan terencat, banyak kes-kes jenayah kecurian akan dipandang serong oleh pihak luar. Penerapan amalan berbudi bahasa terbagi kepada 5. Yang pertama, institusi kekeluargaan.
Amalan yang digalakkan adalah antara anak-anak dan ibu bapa. Ibu bapa wajib mendidik anak-anak bermula daripada rumah dengan sikap terpuji seperti patuh, taat dan menyayangi mereka, menghormati individu lain, hargai dan cintai alam sekitar, beradab, bertingkah laku sopan dalam semua keadaan. Di antara adik-beradik, hubungan baik antara adik-beradik serta menghormati dan memanggil nama yang baik, sebagai contohnya Alung, Angah, Acik, Alang. Rasa kasih dan sayang menyayangi antara satu sama lain. Di antara saudara mara pula, sikap saling kunjung mengunjungi di antara satu sama lain serta mengambil berat jika berlaku sakit, demam atau malapetaka ketika mengadakan kenduri kendara. Bagi kedua pula, institusi masyarakat. Amalan yang digalakkan adalah antara generasi tua dan muda. Kita perlulah dahulukan yang tua. Kita perlu bertegur sapa dengan perkataan yang sopan. Yang muda menghormati yang lebih tua. Bagi pemimpin pula dalam masyarakat, menghormati seseorang yang telah dipilih sebagai pemimpin. Bekerjasama bagi menyelesaikan segala masalah setempat. Semangat tolong, menolong, bantu-membantu dan mengambil cakna dalam segala aspek kehidupan. Perkara ketiga pula, masyarakat umum. Anggota masyarakat perlulah mempunyai sikap berbudi bahasa, tunjukkanlah tingkah yang baik bagi membantu golongan yang memerlukan. Amalan bertimbang rasa dan bertolak ansur dalam kehidupan perlulah diamalkan. Perkara keempat iaitu institusi pembelajaran. Amalan yang digalakkan guru dan pelajar. Guru perlu mendidik pelajar dengan penuh hemat. Tegur sapa dengan perkataan yang baik. Pelajar menggunakan bahasa yang sopan, berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Perkara kelima, badan yang bertanggungjawab. Amalan yang digalakkan adalah pihak majikan dengan pekerja. Layanan yang baik, orang atasan dan bawah hendaklah bersikap bekerjasama dalam menyiapkan tugasan seharian. Hormat menghormati di antara rakan sekerja dalam melaksanakan kerja seharian, membantu pelanggan menyelesaikan segala urusan dengan mudah dan berkomunikasi dengan yang lebih berkesan. Kepentingan amalan berbudi bahasa akan wujudnya masyarakat yang dipandang tinggi. Kita mudah mendapat pertolongan jika berada dalam keadaan kesusahan. Mudah didampingi oleh masyarakat sekeliling. Akan lahirlah individu insan yang berhati mulia dan berakhlak tinggi, bersopan santun, bersikap ramah dan beretika. Dapat menggalakkan masyarakat berbilang kaum dan agama dalam negara Malaysia hidup bersatu padu, menjauhi sikap pentingkan diri sendiri dan mengelak perbalahan dalam kalangan masyarakat setempat. Akan lahir masyarakat yang berhemah tinggi serta bertamadun. Nilai positif dalam masyarakat pada kacamata negara asing dan pelancong luar negara. Menarik minat negara dari luar untuk melabur dalam negara Malaysia dapat menambah pendapatan ekonomi negara. Malaysiaku gemilang menuju wawasan. Rakyat Malaysia kental jiwanya. Seni budaya khazanah warisan, pembina bangsa, pemangking negara. Sekian, terima kasih. Okey, itu tadi kupasan demi kupasan yang telah diberikan oleh Puan Isma Dina, khususnya berkaitan dengan seni budaya dan konteksnya, dan berbagai tajuk kita dengar dan berbagai kefahaman yang kita dapat daripada kupasan yang telah diberikan. Kesimpulannya, orang yang berbudi bahasa ini wajar ditauladani serta dicontohi oleh masyarakat, terutama generasi muda hari ini. Sesungguhnya generasi ini adalah bakal menjadi pelapis, pewaris bangsa dan negara yang kita cintai ini. Moga juga bakal menjadi pemimpin yang akan menentukan hala tuju negara bangsa akan datang.
Kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Orang yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia ini akan disebut dan dikenang orang sampai bila-bila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.